Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 8 akan membuat pembentangan untuk topik 9 iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban. Kumpulan kami mempunyai 8 orang terdiri daripada Ahmad Zulfikar Al-Safwan, Muhammad Zahrid, Wan Muhammad Idham, Abdul Muiz, Syed Abdul Kasim, Nur Amila Fadlina, Nur Nabila Syafiqal dan saya Siti Nozila. Dalam topik ini mempunyai subtopik iaitu pertama, objektif kajian, kedua, pengenalan, ketiga, definisi kelestarian dan etika dan peradaban, keempat, konsep kelestarian etika dan peradaban, kelima, cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban, keenam, matlamat pembangunan mampan, ketujuh, strategi dan langkah kelestarian etika dan peradaban, ke-8 penghayatan nilai dan terakhir adalah kesimpulan. Saya mulakan dengan yang pertama iaitu objektif kajian. Terdapat 3 objektif. Yang pertama, memahami konsep kelestarian etika dan peradaban secara umum. Kedua, mengenal pasti cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban dalam konteks di Malaysia. Dan ketiga, menganalisis strategi dan langkah ke arah kelestarian etika dan peradaban dalam konteks di Malaysia. Kita masuk kepada pengenalan kelestarian etika dan peradaban. Sejarah Malaysia moden pada hari ini adalah suatu kesinambungan sejarah peradaban yang telah bermula sejak awal sebelum Masihi lagi, iaitu sebelum terbentuknya Tanah Melayu. Dan Malaysia moden dalam konteks sebuah negara yang bersifat majmuk. Petikan ini diambil dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Azhar Abdul Hamid, Faiza Muhammad Fakhruddin, Rozita Omar, Fadilah Zaini dan Muhammad Qaharuddin Muhammad Balwi pada tahun 2020. Tanah Melayu adalah sebahagian daripada kawasan yang luas terbentuknya yang dikenali sebagai Malay Archipelago. Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka telah bermula pada tarikh 31 Ogos 1957. Namun, sebagai sebuah peradaban yang bermula sejak beratus tahun yang lalu, akar kepada kemejadian Malaysia pada hari ini adalah apa yang telah dicorakkan sejak beratus tahun yang lalu oleh watan dan para leluhurnya. Justeru melupakan kesinambungan sejarah lalu iaitu adalah suatu kesalahan dan kebaikan yang sebenarnya merugikan bangsa Malaysia. Seterusnya kita masuk kepada definisi kelestarian etika dan peradaban. Maksud etika ialah prinsip moral dan nilai-nilai akhlak iaitu adat, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban pula bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Dan kelestarian pula bermaksud menurut features peranan sistem nilai dan kepercayaan dalam mencapai kelestarian. Ramai yang bersetuju dan menerima bahawa acuan utama sistem nilai manusia adalah agama. Dan seterusnya kita masuk pada konsep kelestarian etika dan peradaban. Kelestarian atau kemampanan adalah terjemahan dalam bahasa Inggeris iaitu sustainability. Petikan ini diambil dari Nick Fuad dan Nurain pada tahun 2007. Dalam bahasa Latin pula dikenali sebagai sustinere, iaitu bermaksud daripada bawah, dan tenere bermaksud tahan. Kelestarian secara umum bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu iaitu memastikan kewujudan atau memanjangkan. Perkara ini sering dikaitkan dengan kehidupan manusia. Kehidupan yang mampan bermaksud penghidupan yang bermakna, produktif dan bertanggungjawab dengan mengimbangi keperluan ekonomi, budaya dan alam sekitar untuk memenuhi keperluan hari ini.
tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Petikan dari Nik Fuad dan Nurain 2007. Kelestarian etika dan peradaban bermaksud suatu usaha berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Sungguh pun konsep lestari pada hari ini banyak diguna pakai dalam konteks pembangunan dan alam sekitar, namun konsep kelestarian ini juga yang sesuai dengan maksudnya boleh digunakan merentasi bidang seperti etika dan peradaban. Seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Zulfikar untuk pembentangan seterusnya. Benarkah etika dan peradaban memerlukan keterlestarian? Jawapannya adalah ya. Etika dan peradaban adalah suatu bentuk karakter penting sesebuah masyarakat dan negara. Contohnya negara Jepun. Jika tidak akan disanjung oleh negara lain, termasuklah negara kita, iaitu Malaysia, jika etika dan peradaban yang mereka bangunkan sejak zaman dahulu tidak kekal sehingga kini. Bak kata pepatah, tidak ada kemajuan yang dicapai tanpa sesuatu itu dari rebungnya. Walaupun sistem kepahlawanannya, iaitu ninja dan samurai, telah menjadi bahan sejarah, namun nilai-nilai etika dan peradabannya yang ada masih lagi dimanfaatkan oleh rakyat Jepun dalam kehidupan bekerja dan bermasyarakat, termasuklah negara-negara lain seperti China, India, Mesir kuno, Greek dan lain-lain lagi. Petikan daripada Muhammad Azhar dan Esa 2004. Kejayaan negara bangsa ini termasuklah tamadun Barat dan Islam kerana wujudnya kesinambungan atau pengekalan kepada apa yang telah dimiliki dan dilalui sebelum ini terus diberi nafas baru dan dapat dikekalkan sehingga kini. Dalam konteks Islam, apa saja yang terdapat dalam sumber-sumber hukum iaitu Al-Quran dan Al-Hadis sentiasa kekal sehingga dunia ini mengalami kehancuran. Petikan itu diambil daripada Abdul Rahman tahun 2002. Keterlestarian memerlukan penghayatan keazaman, kesungguhan, kecintaan, pengalaman yang berterusan dan konsisten kerana dapat memajukan dan membangunkan pemikiran, jiwa dan tindakan manusia. Dalam bab ini, anda akan disuguhkan dengan pelbagai cabaran dan strategi bagaimana etika dan peradaban itu akan terus keterlestarian. Cabaran membangunkan sebuah masyarakat yang beretika dan berperadaban tidak mudah. Apatah lagi masyarakat Malaysia yang begitu rencam dan kompleks sifatnya, sentiasa mengalami pasang surut dari segi hubungan dan jalinan perpaduan. Namun, setakat ini, formula permuafakatan politik sedikit sebanyak berjaya mengendurkan ketegangan dan konflik yang berlaku. Masa depan Malaysia banyak bergantung kepada kestabilan politik yang disumbangkan oleh perpaduan dan kesepaduan rakyat yang berbilang bangsa, agama dan keturunan. Ayat dipetik daripada Samsul Amri 2003. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi dalam mewujudkan sebuah masyarakat dan negara idaman yang memiliki etika dan peradaban yang lestari. Sememangnya penuh dengan ranjau dan berliku. Antara cabaran-cabarannya adalah cabaran politik, cabaran ekonomi, cabaran sosial, cabaran psikologi dan pembangunan karakter, cabaran globalisasi, cabaran alam sekitar dan cabaran sains dan teknologi. Yang pertama, cabaran politik. Cabaran politik di Malaysia, contohnya yang telah berlaku pada PRU ke-14 yang telah mengubah kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, telah mengubah pola dan mentaliti rakyat Malaysia terhadap kelangsungan politik. Sejak 62 tahun yang lalu, terdapat sedikit kepinjangan dalam amalan demokrasi di Malaysia, khususnya yang berkaitan pilihan raya, kebebasan bersuara, perundangan dan kehakiman, politik wang dan manipulasi kuasa menerusi kronisme dan nepotisme. Naratif Malaysia baru menerusi barisan kepimpinan yang baru berusaha untuk menegakkan keadilan dan kesaksamaan. Cabaran politik sangat berkaitan dengan peningkatan etika dan peradaban.
Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tetapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Pada hemat saya, antara cabaran-cabaran yang besar yang mesti ditangani ialah pembinaan budaya politik dan demokrasi matang, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, celik sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa. Semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Politik berasaskan kaum lawan politik permuafakatan. Mengakui hak antara kaum seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam keterlestarian etika dan peradaban adalah cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow dan Kohlberg, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan-kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya, yakni asas keselamatan dan esteem diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun ia berbeza dalam perspektif Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa akhlak, iaitu etika, adalah bersifat kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Bagaimanapun, cabaran etika dan peradaban kepada masyarakat pada hari ini adalah berkaitan dengan keperluan-keperluan memenuhi kehendak yang masih belum dipenuhi. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan akan terus dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah, yang pertama, mengurangkan jurang miskin dan kaya yang semakin lebar. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda. Yang ketiga, pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D. Dan yang keempat, keseimbangan ekonomi bandar, dua bandar dan wilayah. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi bumi putera dan kaum-kaum yang lain. Yang keenam, meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D. Yang ketujuh, peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup. Dan yang terakhir, ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Seterusnya adalah cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu yang telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat merangkumi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu, menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca, mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah dan lain-lain lagi. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah, yang pertama, isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Yang kedua,
pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Yang keempat, penyebaran budaya barat. Yang kelima, masalah sosial, yakni pelbagai isu jenayah dan juvana. Yang keenam, kurang penghayatan agama. Yang ketujuh, toleransi dan dialog antara agama. Yang ke-8, kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-9, hubungan interetnik dan intraetnik yang lebih baik di pelbagai peringkat. Yang ke-10, membantras ekstremisme dalam bentuk perbuatan dan pemikiran termasuklah kaunisme dan perkauman. Yang ke-11, transformasi pendidikan ke arah pemantapan modal insan, perpaduan dan integrasi nasional. Yang ke-12, masa depan belia dan orang kurang upaya. Yang ke-13, peningkatan kesihatan dan kesejahteraan hidup rakyat. Yang ke-14, peranan intelektual sebagai pemangkin pencerdasan rakyat dan ummah. Yang ke-15, iaitu yang terakhir, penghayatan seni budaya tempatan lawan budaya luar yang bersifat hedonisme. Cabaran psikologi. Masa depan memang bergantung kepada keutuhan jati diri sebuah bangsa. Tanpa jati diri yang kukuh dan ampuh, sesuatu bangsa itu akan ketinggalan jauh ke belakang. Keutuhan diri adalah nilai-nilai dalaman yang kuat dan kukuh seperti rajin, yakin diri, positif, kreatif, inovatif, gigih, bersih, jujur dan berintegriti yang dapat diterjemahkan menerusi nilai-nilai luaran. Cabaran pembangunan karakter. Antara isu-isu penting berkaitan cabaran pembinaan karakter adalah seperti berikut: pembinaan jati diri bangsa Malaysia menggunakan stereotip, prejudis, etnosentrisme dan bias antara kaum, meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian budaya dan nilai bersama yang boleh dikongsi. Minda kelas pertama lawan minda kelas ketiga, keuntuhan moral dan integriti. Chauvinis lawan rahmatan lil alamin. Kearifan tempatan, local genius. Oleh itu, menurut Profesor Tia, panggilan akrab Profesor Dr. Haji Hadriati Augustina, MSc Psikologi, hal utama untuk pembangunan karakter adalah penamaan nilai, sedangkan sarana yang paling tepat dalam peranan nilai dan rangka membangun karakter adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pembangunan karakter merupakan cita-cita luhur melalui penyelenggaraan pendidikan yang taraf dan berkelanjutan. Berdasarkan KBBI, tujuan memiliki makna arah melalui jurusan, sehingga tujuan pembangunan karakter biasa diartikan sebagai arah atau haluan yang akan dicapai dalam pembangunan karakter. Karakter adalah pola fikir atau pola perilaku yang menjadi ciri khas setiap orang atau individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu berkarakter baik adalah individu yang biasa mengambil keputusan dan siap mempertanggungjawab. Tujuan pembangunan karakter adalah untuk membentuk generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang. Nilai luhur, adat dan agama generasi individu adalah penentu hidup bangsa di masa akan datang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memilih generasi yang berkarakter. Begitu juga sebaliknya, generasi yang tidak berkarakter adalah generasi yang membuat bangsanya sulit untuk berkembang dan maju. Itulah tujuan utama bagi pembangunan karakter. Adapun tujuan lain dari pembangunan karakter adalah
menjadikan lingkungan sekitar menjadi aman, damai dan harmoni. Dalam mewujudkan tujuan penggunaan kereta adalah banyak hal yang harus dilakukan dan dimulai dari sekarang. Membiasakan perilaku tanggungjawab adalah langkah besar harus dilaksanakan. Cabaran globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah satu siri perubahan yang berlaku ke atas sesuatu sektor, seperti ekonomi. Namun, istilah ini berbeza mengikut ajaran dan tempat. Selain itu, Dr. Yusof Al-Kandawi juga memberikan definisi mengenai globalisasi adalah suatu penghormatan atau persamaan antara umat manusia. Maksudnya di sini ialah setiap manusia mempunyai tanggungjawab dan harus melibatkan diri dalam setiap bidang seperti politik, ekonomi dan sosial. Di samping itu, mengikut pandangan barat pula, Anthony Giddens pernah berkata, globalisasi ini suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai peradaban moden barat ke seluruh pelosok dunia dan seterusnya menjadi modernisasi global. Cabaran globalisasi memberi impak positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah etika dan peradaban manusia. Impaknya boleh datang dalam pelbagai bentuk yang ketara, tangible, dan tidak ketara, intangible. Bagaimanapun, dalam konteks etika dan peradaban, khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, kesannya sangat besar akibat daripada penggunaan penuh teknologi maklumat yang melintasi pelbagai bidang. Antara cabaran-cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah 1. Idea-idea negatif seperti ajaran sesat dan liberalisasi mudah disebar tanpa sekatan. Ini kerana hampir setiap manusia menggunakan aplikasi media sosial sebagai hiburan tetap. Tanpa mereka sedari, mereka terdedah dengan idea-idea negatif yang mungkin akan mempengaruhi mereka. Kedua, kebebasan bersuara tanpa batas dalam dunia tanpa sepadan menerusi pelbagai platform media sosial. Ketiga, gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka meningkat. Kes ini meningkat kerana mereka boleh membuli tanpa mendedahkan identiti mereka. Keempat, kestabilan politik serantau dan global. Berlaku campur tangan politik daripada negara-negara maju. Campur tangan politik ini satu agenda untuk mendominasikan politik dunia dan memanipulasi isu-isu demokratik dan kehidupan dunia politik negara lain. Kelima, penyebaran budaya barat yang lebih meluas seperti punk, skinhead dan black metal. Ini memberi kesan kepada pengucupan budaya setempat. Golongan ini tidak menunjukkan akidah dan akhlak yang baik. Keenam, ketidakadilan perdagangan dan ekonomi global. Ini kerana berlakunya amalan rasuah yang berleluasa. Ketujuh, krisis ekonomi dan kewangan antarabangsa. Kelapan, perkongsian pelbagai gejala negatif boleh diakses dan ditiru. Kesembilan, pelbagai isu resis dan Islamofobia yang sehingga menyebabkan kes kematian. Kesepuluh, keselamatan cyber dan data peribadi. Kesebelas, data dan maklumat raya yang tidak ditapis berlega-lega dalam ruang terbuka yang sangat mudah untuk diakses oleh pengguna pelbagai golongan. Cabaran alam sekitar. Etika dan peradaban juga berkait langsung dengan alam sekitar. Alam sekitar, berdaya huni dan selamat memberi gambaran bahawa manusia di sesuatu kawasan mengambil berat akan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Manusia yang beradab dan beretika akan sentiasa menjaga persekitaran dan lingkungannya untuk generasi yang akan datang. Tanpa etika dan integriti, alam sekitar tidak akan dapat dipertahankan. Pada hari ini, isu-isu berkaitan dengan alam sekitar menjadi keutamaan dalam pelbagai polisi dan dasar pembangunan. Ia akibat daripada pelbagai isu kesan daripada pembangunan yang tidak seimbang. Justru, menyebabkan beberapa ketetapan diambil pada peringkat global dan Malaysia dalam usaha
menjadikan alam sekitar lebih berdaya huni. Pelbagai isu seperti pencemaran udara, air dan ekosistem menyebabkan ekologi kehidupan manusia berisiko dan tidak selamat. Ia bukan sahaja menyebabkan kesan negatif kepada manusia, malah kepada alam seluruh termasuk flora dan fauna. Pelbagai kempen dan polisi telah dikeluarkan dan diterjemahkan dalam bentuk tindak di pelbagai peringkat perancangan dan pembangunan fizikal dan bukan fizikal. Namun, kelemahan dan ketamakan nafsu manusia telah menjadikan alam sekitar semakin rosak dan sukar dipulihkan. Justru, muncul pelbagai NGO dan orang perseorangan berjuang dengan lebih progresif ke arah menjadikan alam sekitar lebih baik untuk kehidupan generasi masa depan. Antara isu dan cabaran dalam konteks alam sekitar adalah 1. Pencemaran laut, udara dan darat. Air sungai, laut dan udara yang tercemar diakibatkan oleh angkara daripada pengeluaran sisa-sisa industri kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Kedua, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak terkawal dan haram. Ini kerana manusia zaman kini yang terlalu memikirkan faktor keuntungan semata-mata dan tidak menghiraukan alam sekitar. Yang ketiga, isu-isu ekosistem. Yang keempat, kepupusan pelbagai fauna dan flora akibat perubahan iklim. Ini diakibatkan oleh pemanasan global yang meningkatkan suhu bumi. Malah, kesan suhu bumi ini memberi impak kepada pencairan ais di Greenland serta mengganggu ekosistem bumi yang boleh mengakibatkan tanah runtuh, banjir dan kemarau. Yang kelima, kehidupan flora dan fauna terancam akibat pembalakan dan pemburuan haram. Yang keenam, konflik antara pembangunan fizikal, pertanian, perikanan dan peternakan. Yang ketujuh, kekurangan bekalan dan zat makanan. Yang kelapan, penggunaan minyak rendah karbon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan cabaran sains dan teknologi. Sains dan teknologi adalah sebahagian daripada keperluan penting dalam kehidupan manusia yang dengan bermulanya zaman revolusi sains lagi. Teknologi yang ada pada hari ini sememangnya membawa banyak manfaat kepada manusia, namun terdapat juga kesan buruk daripada pembangunan sains dan teknologi apabila manusia menyalahgunakannya. Terdapat isu-isu yang tidak beretika di dalam dunia sains dan teknologi yang akan memberikan impak yang besar jika tidak diperbetulkan dan diperbaiki. Okey, saya akan menerangkan cabaran-cabarannya. Okey. Antara cabaran sains dan teknologi yang pertama adalah isu-isu profesionalisme dalam kalangan saintis dan penyelidik. Yang kedua adalah penggunaan drone, satelit dan teknologi militeri dalam peperangan. Yang ketiga, penyelidikan dan pembangunan berasaskan kehendak dan bukan keperluan manusia. Yang keempat, penggunaan bahan-bahan kimia terlarang dalam penghasilan ubat-ubatan. Yang kelima adalah syarikat-syarikat besar yang memonopoli dalam penjanaan ekonomi berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang keenam adalah sains dan teknologi yang telah kehilangan nilainya tersendiri. Yang terakhir adalah teknologi dan produk hijau. Okay, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan matlamat pembangunan mampan. Okey, pada 25 September 2015 di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, kebanyakan ketua negara telah mempersetujui dengan matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals SDG yang dahulunya dikenali sebagai Millennium Development Goals MDG, di mana agendanya berlaku pada tahun 2000 hingga 2015, manakala SDG iaitu Sustainable Development Goals ini merupakan teras agenda 2030. Millennium Development Goals MDG mempunyai 8 matlamat dan 21 sasaran, manakala Sustainable Development Goals SDG telah diperluas kepada 17 matlamat dan 169 sasaran dengan agenda 2030 untuk mencapai keseimbangan tiga dimensi pembangunan mampan, iaitu merangkumi aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. 17 matlamat SDG
Sustainable Development Goals ini menyasarkan kepada 169 sasaran adalah bagi meningkatkan integriti dan mengimbangkan 3 aspek dimensi pembangunan mampan pada pelbagai peringkat pelaksanaan pembangunan dalam sesebuah negara tersebut. Ini merupakan 17 Sustainable Development Goals yang akan diterangkan oleh rakan kumpulan saya sebentar lagi. Pada September 2015 bertempat di New York City, Amerika Syarikat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Perhimpunan PBB telah menyatakan 17 matlamat utama untuk mencapai pembangunan mapan. Pertama, menamatkan kemiskinan dalam semua golongan masyarakat. Yang kedua, menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian yang mapan. Ketiga, memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira lapisan umur. Keempat, menjamin pendidikan yang menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua golongan masyarakat. Kelima, mencapai kesamarataan gender dan menguatkan semua orang wanita. Keenam, memastikan pencapaian dan pengurusan mapan air dan sanitasi kepada semua. Ketujuh, menjamin capaian kepada tenaga berpatutan, dipercayai, mapan dan moden kepada semua. Kelapan, mempromosikan perkembangan ekonomi yang mapan dan menyeluruh, pekerjaan penuh dan proaktif serta pekerjaan yang layak pada semua golongan. Kesembilan, membina infrastruktur yang kukuh, mempromosi industri yang menyeluruh dan mapan serta merangsang inovasi. Kesepuluh, mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dalam dan sesama negara. Kesebelas, menjadikan bandar atau penempatan manusia menyeluruh, selamat, kukuh dan mapan. Ke-12, memastikan corak pembangunan dan pengeluaran yang mapan. Ke-13, mengambil tindakan untuk menangani perubahan iklim serta kesannya dan dengan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan tenaga yang boleh diperbarui. Ke-14, memelihara dan menggunakan lautan, dasar laut dan sumber marin yang mapan demi pembangunan yang mapan. Ke-15, memelihara dan menggalakkan penggunaan mapan terhadap ekosistem darat, menguruskan hutan secara mapan, mengekang penebangan hutan, menghentikan dan mengundurkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan biokepelbagaian. Ke-16, mempromosikan masyarakat aman dan menyeluruh demi pembangunan mapan untuk memberikan pencapaian keadilan kepada semua dan membina satu institusi yang berkesan, dipercayai dan menyeluruh kepada semua golongan masyarakat. Dan ke-17, menguatkan cara pengamalan dan menggiatkan kerjasama antarabangsa demi pembangunan mapan. Antara strategi dan langkah-langkah untuk mencapai kelestarian dalam pembangunan mapan. Pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu secara formal dan tidak formal. Pendidikan tidak formal bermula daripada rumah, di mana ibu bapa hendaklah menunjukkan satu contoh tauladan yang baik kepada anak-anak agar amalan kelestarian kehidupan dari kecil diperkenalkan. Tidak mustahil bagi negara untuk membentuk satu komuniti lestari untuk memacu banyak pendidikan tidak formal. Pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa sejak awal lagi merupakan satu contoh pendidikan tidak formal. Pendidikan tentang amalan kelestarian adalah amat penting dalam sesebuah masyarakat. Tidak mustahil bagi negara tersebut untuk membentuk satu komuniti lestari untuk mencapai pembangunan negara.
Para ibu bapa berperanan untuk mengamalkan sikap lestari dalam kehidupan seharian dan memberi contoh serta tauladan yang baik kepada anak-anak dalam mengamalkan amalan penggunaan lestari. Peranan sebagai pendidik ini bukan hanyalah tertakluk pada golongan wanita sahaja, tetapi kerjasama antara sesebuah keluarga juga penting untuk memastikan amalan penggunaan yang lestari dapat dilaksanakan. Manakala pendidikan formal bermula di sekolah ataupun institut pengajian tinggi juga mampu untuk membentuk komuniti yang lestari dengan menyediakan sukatan pembelajaran yang menerapkan elemen-elemen tentang alam sekitar. Pendidikan alam sekitar memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai bagaimana manusia menguruskan alam sekitar dengan penuh tanggungjawab demi kesejahteraan bersama. Selain itu, peranan media massa adalah amat penting dalam dunia kita sekarang. Tingkah laku komuniti ataupun individu ataupun masyarakat sebagai pengguna sering dipengaruhi oleh media massa, sama ada media elektronik ataupun media cetak. Dengan itu, peranan yang diberikan oleh media massa adalah amat penting untuk menyebarkan tentang kepentingan amalan penggunaan lestari. Sehingga kini terdapat banyak iklan-iklan ataupun pesanan daripada kerajaan ataupun NGO tentang penjagaan alam sekitar serta amalan kehidupan lestari. Selain itu juga, pengguna internet juga memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat tentang cara hidup lestari, di samping berkongsi maklumat dengan pengguna yang lain tentang gaya hidup yang lestari. Yang ketiga, peranan undang-undang. Peranan undang-undang adalah amat penting dalam pengurusan alam sekitar. Sebagai contohnya, di Malaysia telah wujud peranan undang-undang tentang perundangan alam sekitar yang telah lama wujud untuk menangani masalah alam sekitar dan ianya bersifat sektoral. Perundangan yang bersifat sektoral ini menyebabkan pengurusan alam sekitar sukar untuk dilaksanakan, terutamanya yang melibatkan pencemaran yang kompleks. Selain itu, wujud pertindihan kuasa antara pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa pusat. Hal ini akan menyukarkan lagi penggunaan undang-undang atau pelaksanaan undang-undang bagi pesalah yang mencemarkan alam sekitar. Kadang-kadang terdapat juga individu ataupun penguasa undang-undang yang kurang pengetahuan terhadap undang-undang persekitaran. Agensi penguasaan juga hendaklah bersikap tegas dan mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya pihak perosak ataupun pencemar alam sekitar. Kelemahan ini, penguasaan ini menyebabkan masalah alam sekitar sukar dibendung, menyebabkan timbul masalah alam sekitar. Dengan pembentukan komuniti lestari menuntut komuniti untuk patuh kepada undang peraturan yang ditetapkan dan berusaha sedaya upaya untuk tidak melanggar segala akta perundangan yang ditetapkan. Agensi penguasaan juga perlu bersikap lebih tegas dan melaksanakan undang-undang yang ketat dan mengambil tindakan yang tegas terhadap pesalah yang mencemarkan alam sekitar. Dengan mengenakan satu tindakan yang tegas agar dijadikan sebagai contoh tauladan kepada individu lain supaya alam sekitar kita terjaga. Terima kasih. Terdapat beberapa penghayatan nilai dalam bab ini. Antaranya adalah: pertama, membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Kedua, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, mengukuhkan kejujuran dan keazaman politik dalam memperkukuhkan etika dan peradaban serta menolak nepotisme, kronisme, politik wang dan ketidakadilan.
Keempat, memiliki minda kelas pertama iaitu beretika dan berperadaban sebagai suatu strategi membangun sebuah negara yang progresif dan berkemajuan. Yang kelima, menjadi bangsa Malaysia yang berjiwa merdeka, yakin tentang kemampuan sendiri dan setaraf dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Keenam, memartabatkan dan menghayati kelima-lima prinsip rukun negara sebagai tulang belakang membina sebuah negara beretika dan berperadaban. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai pengganut agama dan mengamalkan budaya yang berbeza, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Seterusnya, kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat yang tinggi antara kaum dan agama. Justeru, keutamaan harus diberikan kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Hubungan baik dalam masyarakat berbilang bangsa tidak boleh dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda peribadi atau kelompok tersendiri. Perlu ada belas kasihan kepada rakyat yang inginkan keamanan dan kestabilan negara agar berpeluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan selamat dan terjamin. Cukuplah kekacauan dan konflik di negara asing sebagai pengajaran kepada kita. Kesimpulannya, kesemua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Pemimpin pelbagai peringkat terutamanya harus senada dalam merealisasikan agenda perpaduan negara. Persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya rakyat akan dapat isyarat yang jelas mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini adalah tanggungjawab semua.